Yang Berhormat Keningau, Ketua Parti, 20 minit. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, Perdana Menteri ke-10 telah memberi jaminan supaya melaksanakan MA63 dengan penuh. Tetapi sehingga hari ini 40% hasil bersih belum lagi dikembalikan kepada Sabah. Pengembalian hasil bersih 40% dari segala hasil yang dikutip oleh Persekutuan dari Sabah adalah terpaktut dalam perlembagaan. Dan perlembagaan harus dihormati kerana setiap wakil rakyat, setiap menteri telah bersumpah untuk mempertahankan perlembagaan. Hasil 40% ini bukan 26.7 juta, bukan 125 juta dan bukan 300 juta, tetapi berbilion. Izinkan saya untuk memberi contoh. Tahun lalu, Petronas mengaut keuntungan dari Sabah 30 bilion. Cukai kutipan dari Sabah 6.5 bilion. Custom 2.6 bilion. Ada lagi 2 bilion merupakan 5% yang kerajaan terima daripada minyak daripada Sabah. Ini belum lagi termasuk hasil-hasil daripada agensi-agensi yang lain seperti JPJ dan syarikat-syarikat yang berpangkalan di Kuala Lumpur tetapi menjalankan perniagaan di Sabah. Jadi hasil 40% ini sebenarnya tidak kurang dari 16.4 bilion setahun. Berasaskan kepada yang saya kira tadi 41 bilion. Ini hanya separuh. Jadi peruntukan 300 juta untuk Sabah Sarawak masing-masing dalam belanjawan 2024 ini memang mengecewakan warga Sabah dan Sarawak. Ini is the least that we can say. Walau bagaimanapun pembayaran 300 juta belanjawan 2024 ini bolehlah diterima sebagai bayaran interim. Tetapi masalah dan tuntutan 40% ini haruslah diselesaikan secepat mungkin kerana Sabah telah menunggu begitu lama 60 tahun untuk selesaikan hasil ini. Hasil 40% adalah duit Sabah, bukan duit persekutuan ataupun daripada negeri-negeri yang lain. Maka rakyat Sabah ingin tahu apa sebab kerajaan pusat tidak menghormati perlembagaan dan perjanjian Malaysia selama ini. Kegagalan Kuala Lumpur untuk mengembalikan hasil 40% hanya menampakkan kemarahan dan keazaman rakyat Sabah untuk lari dari Malaysia. Dulu 60% nak berpisah, tetapi mengikut mantan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Haris Saleh, dia kata mungkin 80% sekarang sekiranya ada pungutan suara. Seperti yang kita maklum, ahli-ahli yang berhormat, Pakatan Harapan dan juga Sabah Law Society telah mengambil tindakan mahkamah terhadap kerajaan mengenai hasil 40% ini. Juga kes mahkamah oleh NGO Sabar atau Sabah Action Body Advocating Rights mengenai pengisytiharan Akta Pelantar Benua 1966 yang menghadkan sempatan Sabah Sarawak kepada 3 batu nautikal. Kedua-dua kes ini dan tindakan aktivis-aktivis hanya membuktikan tahap kekecewaan atau frustration warga Sabah sehingga perlu mengambil tindakan mahkamah seperti ini. Kita perlu menerima hakikat bahawa rakyat Sabah tidak akan menerima lagi sekiranya hasil bersih 40% ini dilinga-lingakan lagi dan tidak dibayar. Maka satu cadangan untuk memudahkan proses pembayaran balik hak kewangan 40% ini dicadangkan dengan izin collect at source mungkin setiap 3 bulan ke begitu, atau create a mechanism for the collection based on 40% formula as per Perlembagaan Malaysia.